Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam kelas sejarah tingkatan 1. Okay, hari ini kita berjumpa lagi pada hari Isnin 25 Oktober 2020. Cikgu harap semua anak-anak murid cikgu bersedia untuk kita belajar pada pagi ini. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran sejarah kita pada pagi ini, cikgu harap kamu dah benar-benar bersedia dari segi mental dan fizikal. Kalau kamu belum mandi, pergi mandi dahulu, kemudian sarapan dan sediakan diri kamu untuk kita belajar pada pagi ini. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab 8. Okey, hari ini kita pergi pada subtopik 8.4. Okey. Okey, kita akan belajar di bawah tajuk sumbangan tamadun Islam dan sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, iaitu pada subtopik 8.4 yang kamu boleh ikuti dia pada muka surat 174. Okey. Tamadun Islam memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan tamadun dunia. Hal ini demikian kerana tamadun Islam menekankan keseimbangan kemajuan kebendaan dan kerohanian yang meninggalkan kesan pembangunan fizikal dan insaniah sehingga kini baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Okey, itu keseluruhannya berkaitan dengan bab 4 yang akan cikgu jelaskan nanti. Okey, bab 4 ini ya. Jadi cikgu harap untuk bab 4 ini kamu cuba beri tumpuan dan perhatianlah, kerana cikgu nak kamu benar-benar faham apa yang akan diterangkan. Okey, kita akan kaji dari aspek politik, ekonomi dan sosial dari aspek sumbangan tamadun Islam dalam konteks politik, ekonomi dan sosial. Okey, beri perhatian terhadap apa yang dijelaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan kongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 1 bab 8 tamadun Islam dan sumbangannya. Untuk makluman semua pelajar, bab 8 mengandungi 5 subtajuk bermula dengan latar belakang masyarakat Arab, kemunculan dan perkembangan tamadun Islam, ketiga, ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, keempat, sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Hari ini, cikgu akan kongsi berkaitan dengan sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Perkongsian ini, cikgu mengharapkan pelajar dapat menganalisis sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Objektif pengajaran cikgu ialah pelajar dapat menerangkan sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik. Kedua, pelajar dapat menerangkan sumbangan tamadun Islam dalam bidang ekonomi. Ketiga, pelajar dapat menerangkan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sosial. Untuk makluman semua pelajar,
Sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik terbahagi kepada 4. Pertama, kehidupan bernegara. Kedua, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Ketiga, konsep ummah. Dan yang keempat, sistem syura. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik. Kita lihat yang pertama, kehidupan bernegara. Nabi Muhammad SAW telah dilantik sebagai ketua negara yang bertanggungjawab menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan. Jawatan khalifah digunakan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW yang berperanan untuk menegakkan agama dan mentadbir hukum syariah. Seterusnya, kerjasama antarabangsa dijalinkan bagi tujuan dakwah dan silaturahim. Penerokaan wilayah baru telah menaikkan lagi imej Islam. Manakala dalam pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan, cara pemerintahan yang adil kepada semua penduduk, meskipun berbeza agama dan keturunan. Yang kedua, keadilan dan toleransi antara kaum membawa kedamaian kepada negara. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik berdasarkan konsep ummah. Tamadun Islam mewujudkan konsep masyarakat yang lebih dikenali sebagai konsep ummah. Melalui konsep ini, masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu bekerjasama bagi memajukan negara. Manakala yang terakhir ialah sistem syura. Sistem syura ialah mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Seterusnya, diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Ianya telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh kepimpinan Islam selepasnya. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tamadun Islam telah memperkenalkan peranan Baitul Mal, menggalakkan perniagaan dan perdagangan serta memperluaskan pembinaan empangan dan kemudahan asas yang lain. Kita lihat yang pertama, amalan ekonomi Islam. Ekonomi Islam melatih kita menjadi manusia yang berdisiplin, amanah dan berjiwa bersih. Antara yang diamalkan dalam ekonomi Islam ialah yang pertama, mengadakan sistem zakat dan sistem wakaf. Kedua, mengadakan sistem mata wang dirham dan perak untuk aktiviti ekonomi. Ketiga, mengadakan kutipan sistem cukai untuk membiayai keperluan negara. Antara sistem cukai yang diperkenalkan ialah cukai tanah, cukai perlindungan, cukai diri dan cukai perdagangan. Islam juga melarang amalan riba kerana ia boleh menghancurkan konsep keadilan dalam masyarakat. Seterusnya, Islam menegah penindasan dan penipuan semasa berniaga.
seperti mengurangkan timbangan, boros, kedekut, membazir, mengambil keuntungan berlipat kali ganda dan tidak amanah. Islam menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu dan melakukan penyelidikan dalam membangunkan ekonomi, contohnya dalam bidang pertanian. Islam tidak menyekat umatnya menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syarak seperti mengeluarkan zakat dan menjaga kebajikan masyarakat. Islam juga menyeru kita menghulurkan bantuan dan bersedekah di samping mengamalkan sikap berjimat cermat. Seterusnya, peranan institusi Baitul Mal ataupun institusi keuangan. Baitul Mal ialah perbendaharaan negara yang menguruskan keuangan untuk pembangunan negara. Sistem ini telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain sehingga kini. Terdapat beberapa sumber dalam Baitul Mal. Pertama, zakat yang terdiri daripada zakat fitrah, harta ternakan pertanian sehinggalah wang simpanan. Kedua, hak milik umat Islam yang tidak jelas penggunaannya. Contohnya sedekah, wakaf dan wasiat. Yang ketiga, pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal. Keempat, harta negara yang terdiri daripada cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, cukai harta dan harta tanpa waris. Seterusnya, yang keempat. Yang kelima, harta daripada peperangan terdiri daripada jizyah, ganimah dan kharaj. Yang terakhir yang keenam ialah harta warisan. Harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau yang tidak berwaris. Ekonomi Islam juga memesatkan gedung-gedung perniagaan yang beroperasi mengimport barang-barang dari seluruh pelosok dunia. Seterusnya, menyediakan kemudahan asas seperti memperluaskan binaan sistem saliran, contohnya sistem pengairan Naurah di Syria. Dan yang terakhir, menyediakan kemudahan jabatan dan jalan raya yang lebih baik seperti di Spanyol. Sumbangan yang terakhir ialah dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Wanita mendapat peluang pendidikan dan boleh menghadiri majlis ilmu. Contohnya, Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, kaum wanita juga berperanan memberi minuman dan merawat tentera yang cedera dalam perang Uhud. Contohnya, Syafiah binti Abdul Muttalib. Dalam bidang sosial juga, Islam menyarankan kita melakukan teknik penyelidikan saintifik. Perkembangan penyelidikan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam telah membantu perkembangan industri pengeluaran barangan seperti industri kertas telah diperkenalkan di Itali, Perancis dan Eropah.
teknik membuat kertas menggunakan campuran kain, linen, pisang tali dan kapas. Seterusnya, kaedah penyelidikan pertanian juga dilakukan seperti sistem pengairan, pemilihan benih dan baja yang bermutu. Teknik cantuman untuk menghasilkan pelbagai bunga dan buah juga turut dilaksanakan. Seterusnya, teknik penyelidikan dan saintifik juga dilakukan dalam bidang astronomi, fizik, perubatan dan kimia. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam dalam bidang sosial melihat kewujudan pusat pendidikan. Tamadun Islam telah mengembangkan kegiatan keilmuan, contohnya semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah. Banyak masjid dijadikan institusi pendidikan seperti di Damsyik, Kufah dan Basrah. Istana Khalifah dijadikan pusat kegiatan pendidikan, iaitu tempat belajar dan perpustakaan. Seterusnya, tamadun Islam juga menjadikan pusat intelektual di Cordoba dan Toledo, Spanyol. Para pengkaji atau pelajar daripada pelosok Eropah telah datang belajar di Universiti Islam di sini dalam bidang sains dan falsafah. Kegiatan penterjemahan telah meningkatkan pengetahuan tentang falsafah dan sains dari zaman Yunani. Hubungan orang Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan budaya ilmu yang memberangsangkan. Muncul golongan musta'rab atau muzarab, iaitu orang Kristian di Sepanyol yang terpengaruh dengan cara hidup masyarakat Arab seperti berpakaian, makanan dan hubungan sosial. Sumbangan tamadun Islam yang terakhir dalam bidang kemunculan ilmuwan Islam. Terdapat beberapa tokoh yang telah menyumbangkan ilmu Islam. Antaranya ialah Jabir bin Hayyan. Beliau telah menghasilkan 80 buah karya berkaitan dengan perubatan dan kimia. Karyanya telah diterjemah ke dalam bahasa Latin. Seterusnya, tokoh yang kedua ialah Ibnu Sina. Merupakan tokoh perubatan dan ahli falsafah. Bukunya yang terkenal ialah Al-Kanun fi Al-Tib. Dan ahli falsafah barat, Albert the Great, telah dipengaruhi oleh karya Ibnu Sina. Tokoh yang ketiga ialah Al-Kindi. Berjaya menghasilkan 270 buah karya dalam bidang logik, muzik dan perubatan. Tokoh yang keempat ialah Al-Batani. Beliau memperkenalkan asas ilmu trigonometri, menulis buku astronomi dan mencipta alat ukuran masa. Tokoh yang kelima ialah Al-Biruni. Beliau menjalankan kajian dalam bidang kartografi, iaitu peta dan geografi. Orang Eropah yang berlayar banyak menggunakan peta yang dicipta oleh Al-Biruni. Beliau juga mencipta rajah tentang gerhana bulan. Seterusnya, tokoh yang keenam ialah Al-Khawarizmi. Merupakan pengasas ilmu algebra.
mengasaskan kitab Hisab Al-Jab wal Al-Muqabbalah yang diterjemah ke dalam pelbagai bahasa. Terjemahan dalam bahasa Latin dilakukan oleh Gerard of Cremona dan dijadikan buku teks asas universiti-universiti di barat. Tokoh yang terakhir ialah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta pernah berlayar sampai ke India dan alam Melayu. Buku pelayaran beliau digunakan oleh pelayar lain selepas itu. Itulah antara 7 tokoh ilmuwan Islam. Secara rumusannya, tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar dalam peradaban dunia. Tamadun Islam telah membuka minda masyarakat untuk mengkaji corak hidup yang sejahtera di samping memajukan pelbagai bidang sama ada politik, ekonomi dan sosial. Masyarakat kini perlu menghargai sumbangan yang bermanfaat dalam pelbagai bidang, khususnya keilmuan. Kerana ilmu tersebut berterusan dikaji hingga kini. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu untuk tajuk 8.4. Sebelum berundur, cikgu mengharapkan pelajar menjawab soalan latihan esei yang telah cikgu sediakan. Cikgu sudahi perkongsian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel. Okey, cikgu harap kamu faham berkaitan dengan bab 8.4 ini. Okey, cikgu harap juga kamu dapat menjawab soalan-soalan yang diberikan di akhir perbincangan tadi. Okey, sebelum cikgu minta tugasan yang lain, cikgu akan beri lagi satu rakaman yang berkaitan dengan tajuk yang sama sebagai pengukuhan kepada pemahaman kamu. Okey, sebelum kamu menonton rakaman yang berikutnya, cikgu nak kamu selesaikan dahulu nota soalan yang diberikan tadi. Okey, dan tonton rakaman yang berikutnya ini. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan channel Cikgu Linda untuk belajar sejarah tingkatan 1. Okey, stay tune. Hari ini kita akan belajar subtopik 8.4 iaitu sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Ya anak-anak, tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan tamadun dunia. Ini kita akan lihat kepada aspek politik, ekonomi dan sosial. Okey, pertama kita tumpukan kepada aspek politik dulu, di mana dalam aspek politik yang menekankan kehidupan bernegara, konsep ummah, sistem syura dan yang terakhir pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Okey, ini ada 4 ya dalam politik. Lihat dulu yang pertama dalam kehidupan bernegara. Okey. Nabi Muhammad SAW adalah ketua negara yang bertanggungjawab menjaga Madinah. Okey, dia menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan yang telah dibuat, iaitu Piagam Madinah. Okey, kemudian selepas baginda wafat, jawatan khalifah itu jawatan khalifah berperanan untuk menegakkan agama dan mentadbir mengikut syariah. Kerjasama antarabangsa juga dijalikan untuk tujuan dakwah dan silaturahim dan berjaya meneroka wilayah baharu dan telah menaikkan imej Islam. Yang kedua, dalam politik ini
pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Okey, mari kita lihat. Okey, baginda memerintah dengan cara adil kepada semua penduduk walaupun berbeza agama dan keturunan. Okey, keadilan dan toleransi inilah yang membawa kedamaian kepada negara. Okey, konsep ummah. Okay, mari kita lihat apa dia konsep ummah. Masyarakat dikenali sebagai ummah di mana masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama iaitu bekerjasama untuk memajukan negara. Okay, kita ada sistem syura. Okay, di mana mesyuarat yang diadakan akan mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Okey, ia telah diperkenalkan dan diamalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin Islam selepasnya. Okey, syura ini ataupun sistem syura ini adalah digunakan atau diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat, secara bersama-sama. Seterusnya, kita lihat pula pada aspek ekonomi. Kita lihat pada ekonomi, dia fokuskan kepada amalan ekonomi Islam, institusi Baitul Mal ataupun institusi kewangan. Dan tiga, kita ada memesatkan gedung-gedung perniagaan dalam memajukan ekonomi. Yang keempat, menyediakan kemudahan asas. Kita lihat yang pertama, amalan ekonomi Islam. Di mana pada waktu ini sudah diperkenalkan sistem zakat dan sistem wakaf untuk pembangunan umat Islam. Kita ada sistem mata wang dirham dan perak. Kita dah ada wang diperkenalkan. Kita juga ada sistem kutipan cukai. Bayaran dalam bentuk wang oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu atau syarikat. Kenapa ada cukai? Untuk membiayai segala keperluan negara. Dalam ekonomi Islam, kita melarang amalan riba. Tidak boleh melakukan penindasan dan penipuan semasa berniaga. Menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu dan membuat penyelidikan untuk membangunkan ekonomi. Tidak menyekat umatnya menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syarak dan menyeru untuk menghulurkan bantuan dan sedekah di samping mengamalkan sikap berjimat cermat. Inilah antara amalan-amalan yang dilakukan dalam perdagangan ataupun ekonomi Islam pada suatu masa dahulu. So, tak boleh riba. Riba pun tidak digunakan sehingga sekarang. Masa sekarang pun masih lagi kita mengamalkan konsep bersedekah, menghulurkan bantuan. Masih ada cukai diamalkan sehingga kini. Cukai ni penting untuk menambah pendapatan negara. Sekarang pun masih kita adakan sistem zakat, sistem wakaf untuk pembangunan, bantu orang-orang yang susah. Sekarang pun kita ada mata wang. Dulu pun dah kita guna mata wang. Institusi Baitul Mal ataupun institusi kewangan, menguruskan kewangan untuk pembangunan negara. Telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin sehingga kini. Sehingga sekarang lah masih ada kan. Sumber Baitul Mal ada 6. Mari kita lihat yang pertama. Macam mana Baitul Mal dapat wang ataupun sumbangan lah. Harta melalui zakat. Zakat dikutip melalui zakat fitrah, zakat harta, ternakan, pertanian emas, perak, barang dagangan dan wang simpanan. Selain itu, kita ada harta negara dan datangnya daripada bentuk cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, cukai harta dan harta tanpa waris. Harta hak milik umat Islam yang tidak jelas penggunaannya, kita dapat daripada sumber sedekah, wakaf dan wasiat.
Kita ada harta daripada peperangan iaitu jizyah, ghanimah dan kharaj. Kita ada pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal. Dan segala harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris. Ini adalah sumber-sumber macam mana Baitul Mal tadi mendapat sumber kewangan tadilah. Okey, so ada 6 sumber Baitul Mal. Yang ketiga, okey. Di dalam ekonomi, macam mana nak memajukan ekonomi dengan memesatkan gedung-gedung perniagaan. Pada waktu ini maksudnya banyak kedai-kedai ataupun gedung-gedung perniagaan dibina dan kemudian beroperasi untuk mengimport barang-barang daripada seluruh dunia. Okay? Maka ekonomi akan bertambah maju. Selain itu, yang terakhir dalam aspek ekonomi, menyediakan kemudahan asas. Okey, contoh dalam bidang pertanian, kita buat sistem saliran. Okey, kita ada sistem pengairiran untuk meningkatkan hasil pertanian. Maksudnya sistem pengairan tu kita guna untuk mengalirkan air untuk menjalankan aktiviti pertanian. Selain itu, kita ada jambatan dan jalan raya. Okey, kita bina supaya memudahkan untuk membawa barang keluar masuk. Seterusnya, yang ketiga, kita lihat pula pada aspek sosial. Okey, aspek sosial kat sini ada 4 yang menekankan kepada mengangkat kedudukan wanita, teknik penyelidikan saintifik, pusat kegiatan intelektual dan kemunculan ilmuwan Islam. Okey, mari kita tengok yang pertama. Okey, Islam mengangkat martabat dan memuliakan kedudukan wanita. Okey, wanita diberi peluang untuk belajar, okey, dan menghadiri ilmu. Okey, contohnya kita ada Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, okey, wanita yang sangat luas ilmunya sehingga menjadi periwayat hadis dan tempat-tempat kaum wanita lain untuk mendapatkan ilmu dan juga masalah-masalah hukum agama. Selain itu, kita ada Syafiah binti Abdul Muttalib, di mana seorang wanita yang keluar berperang bersama dengan kaum wanita Madinah untuk membantu memberikan minuman dan merawat tentera yang tercedera dalam perang Uhud. Hebat wanita. Okey, begitu juga zaman sekarang. Okey, yang kedua, teknik penyelidikan saintifik. Okey, dalam bidang sains dan teknologi, kita sudah pandai mencipta kertas ataupun mengeluarkan kertas. Ini dalam bidang sains dan teknologi. Dalam penyelidikan pertanian, kita sudah ada pembinaan sistem pengairan, sudah pandai untuk memilih biji benih yang baik dan mencipta baja yang bermutu tinggi untuk meningkatkan hasil pertanian. Manakala saintifik, kita sudah ada bidang astronomi, fizik, perubatan dan kimia. Okey, dia ada tokoh-tokoh ahli-ahli ilmuwan yang bijaksana. Okay, dalam pusat kegiatan intelektual, masjid-masjid dijadikan institusi pendidikan terutama di Damsyik, Kufah dan Basrah. Okey, ini sewaktu kerajaan Bani Umayyah. Okey, sebab kita sudah menekankan pendidikan. Selain itu, terdapat juga istana khalifah yang dijadikan pusat kegiatan pendidikan, itu tempat belajar dan juga perpustakaan. Inilah ilustrasi yang cikgu jumpa cantik zaman dulu. Kemudian, kita ada pusat intelektual di Cordoba dan di Toledo, iaitu di Sepanyol. Di mana kat sini, para pengkaji dari pelbagai pelosok Eropah datang belajar di sini. Terutama dalam bidang sains dan falsafah. Para sarjana Islam melakukan penterjemahan yang telah meningkatkan lagi pengetahuan falsafah dan sains. Semasa tamadun Islam berkembang di Sepanyol, hubungan orang Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan budaya ilmu yang memberangsangkan. Ini ilmuwan Islam yang terakhir dalam bidang
sosial. Okey, kita lihat kat sini. Okey, ramai tokoh-tokoh yang hebat. Okey, kita ada ilmu sains dan kimia. Kita ada Jabir bin Hayyan. Okey, dalam bidang perubatan kita ada Ibnu Sina. Falsafah kita ada Al-Kindi. Astronomi dan falak kita ada Al-Battani. Kita ada geografi Al-Biruni. Matematik Al-Khwarizmi. Dan pelayaran kita ada Ibn Battuta. Okay, inilah antara ilmuwan-ilmuwan Islam yang tersohor, yang terkenal dalam bidang masing-masing. So dekat sini, untuk ilmuwan Islam ini, anak-anak boleh rujuk di buku teks untuk mengetahui apakah kejayaan, apakah kajian-kajian yang telah tokoh-tokoh ilmuwan Islam ini berjaya lakukan, dan sehingga kini dia menjadi panduan kepada kita semua. Okey, kita ada 8 tokoh, kita ada 9 tokoh. Cikgu nak ucapkan terima kasih kerana sudi tonton video yang telah cikgu hasilkan ini, dan cikgu harap murid-murid boleh memahami tentang pelajaran kita pada hari ini. Dan di akhir sekali, cikgu nak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk anda, dan jangan lupa untuk like, share. Okey. Cikgu harap kamu faham berkaitan dengan tajuk ini setelah cikgu selesai bahagian pengukuhan. Okey, sekarang kita akan pergi terus kepada bahagian nota. Nota ini yang cikgu hantar ini kamu boleh print dan pelekat di dalam buku masing-masing. Okey. Cikgu akan hantar nota supaya kamu boleh tengok, boleh tonton dia. Okey. Okey, ini nota dia. Okey, kamu boleh ni tonton dan kamu print. Baca bagi faham ya. Baca dulu sebelum kamu print ya. Ni nota-nota yang kamu kena buat lah. Print dan pelekat dalam buku sahaja. Okay. Kamu baca nota ni, kemudian kamu print, lekat dalam buku sebagai nota. Okey. Okey, saya juga kamu boleh baca lah Boleh dia boleh besarkan ini. Masa nak print tu print sajalah, print lah. Kalau tak mau print juga, kamu nak kena pelekat, nak kena salin lah. Itu sahaja. Bagi ada nota dalam buku. Ini sebagai bahan bukti yang hari ini kita belajar 8.4. Okey. Okey, seterusnya cikgu harap
daripada nota yang cikgu bagi, daripada video, rakam video yang cikgu buat, cukup kamu faham bab 8.4 ini dengan jelasnya. Okey, seterusnya cikgu akan bagi kamu menjawab soalan kuis ya. Okey. Menjawab soalan kuis dan mau okey, tolong jawab soalan ini. Okey, cikgu akan bagi kuis. Oh, ni di luar lah ya, di luar nantilah. Okey, cikgu akan bagi dia lebih mudah pada kamu untuk nak menjawab. Okey, cikgu harap apabila kamu tonton tak faham, kamu ulang semula tontonan dan lepas ni habis saja nota kamu print dan kamu akan jawab soalan kuis di luar nanti. Okey, jawab kuis di luar. Cikgu akan bagi di luar lah soalan kuis ni supaya lebih mudah kepada kamu.